Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahata bil anwari min kulli al ajanibi wa hayabati maulana azim. Na'alat wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سيد العالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي ولا فخر أعظم من هذا أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita menyambung dalam siri kuliah berkenaan dengan maulud Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walaupun sebenarnya telah kita masuk dalam bulan Rabiul Akhir. Jadi dia bukan bulan Rabiul Awal dah. Dia dah bulan Rabiul Akhir. Tetapi menyambut maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah setiap nafas yang kita sedut. Itulah maulud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah sebut bagaimana Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, tak ada orang yang paling seteru dengan Nabi. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ni Abu Lahab ni siapa tuan-tuan? Abu Lahab ni adalah bapa saudara Nabi. Abu Lahab bapa saudara Nabi kerana Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak. Di antaranya Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Dan Abu Lahab ni tuan-tuan, sebenarnya bukan nama. Abu Lahab bukan nama dia. Orang dah kata Pakcik Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan bukan nama. Abu Lahab ni namanya ialah Abdul Uzza. Abdul Uzza itu adalah berhala. Berhala di depan Kaabah, mereka letak nama. Nama dia Uzza. Maka orang Arab pun letak Abdul Uzza, hamba bagi Uzza. Kemudian orang pun buh nama Abu Lahab. Pasal apa buh nama Abu Lahab? Litalah hubih, kerana bercahayanya wajah dia, muka dia putih. Abu Lahab ni orang muka dia putih. Dan sepatutnya kalaulah tak kerana Abu Lahab yang perangai lagu tu, nescaya adalah anak-anak kita yang akan letak nama Lahab. Pasal Lahab mana cantik dan bercahaya, tapi orang tak berani bubuh. Walaupun makna dia cantik, tapi kerana ada makna yang tidak cantik. Abu Lahab mana orang yang putih. Tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap musim haji, bila musim haji orang duk mai. Duk mai apa? Duk mai buat haji tiap-tiap tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ke kemah. Kemah orang Arab. Mereka pasang kemah, duduk di Muzdalifah, duduk di Mina. Kerana haji ni bukan zaman Nabi kita lagi. Syariat Nabi terdahulu. Bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan min kulli fajjin amiq. Bila Nabi kita datang setiap kemah, Nabi akan berdakwah. Tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap kemah Nabi pi. Kerana kemah lain-lain kabilah, Nabi pi setiap kemah. Nabi pi dakwah. Orang apa? Sama ada baina musaddiqin wa sakitin wa baina mukazzibin. Di antara orang yang percaya tapi diam. Ini boleh percaya tapi duduk diam, tak cakap apa-apa. Wa baina mukazzibin, di antara orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yaquluna majnun. Kata ni gila. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Bila tiap-tiap kali Nabi pi setiap kemah, tuan-tuan bayangkan dakwah gitu.
No tuan-tuan tu. Dakwah ni kalau kita ni tuan-tuan tu, kalau macam ustaz-ustaz sendiri, kalau kena mengajar tempat jauh dia, aduh jauh lah malam ni. Semak lah nak. Kalau kita ni macam sebahagian daripada kita ni, yang ustaz-ustaz ni, dia kena mengajar jauh dia mula. Jauh lagi. Dia kalau macam kepala otak dia. Macam saya sendiri. Tak. Ya Allah, doa lah, moga-moga mengajar semua dekat belakang. Kalau boleh pijak selangkah tu, jumpa dulu masjid. Masjid baik tak ada karamah. Kalau ada karamah tu lompat dah. Lompat terbang sampai di masjid. Macam masjid tuan-tuan, mula-mula Allah dekat je. Lama-lama aduh dua traffic light duk ada ni. Jauh juga dah ni. Dah jumpa dua traffic light. Geram kali belaga habis traffic light merah-merah pun. Ni Nabi berjalan tiap-tiap kemah. Kemudian tuan-tuan, Abu Lahab akan duduk belakang Nabi. Abu Lahab duduk belakang Nabi. Tiap-tiap kali Nabi lepas dakwah, katanya Abu Lahab, dia kata kadzaba ibnu akhi. Tiap-tiap Nabi dakwah, tipulah anak saudara aku. Jangan percaya dia, dia melawak. Pasal dia anak saudara aku kenal dia. Maka sebab Abu Lahab, ramai daripada orang yang mana asal nak percaya Nabi tak jadi. Pasal apa? Kerana bapa saudara sudah mendustakan Nabi. Tak ada dah orang paling seteru tuan-tuan dengan Nabi yang sebanding dengan Abu Jahal melainkan Abu Lahab. Abu Lahab tuan-tuan, bila mana lahirnya Nabi SAW, lahirnya Nabi, nanti saya cerita. Bila lahirnya Nabi, maka apa yang dia buat ni, Aminah bagi tahu kepada kawan perempuan dia, hampir jumpa dengan Abdul Muttalib. Bagi tahu Nabi dah lahir, Muhammad dah lahir. Seorang lagi hampir jumpa Abu Lahab. Abu Lahab ni pak saudara. Abu Lahab ni tuan-tuan, orang dia kaya, ada pitih, ada duit, pergi jumpa. Maka utusan pun pergi jumpa dengan Abu Lahab. Jumpa dengan Abu Lahab, kata ulida ibnu akhi, telah dilahirkan anak saudaramu. Abu Lahab, pergi tengok, anak saudara lahir dah. Pergi tengok dekat mana rumah kelahiran Nabi. Tuan-tuan, Abu Lahab kata aku banyak gija. Kata almarhum Tuan Guru Haji Salsik Kedah, dia kata awal lagi tolak dah dakwah Nabi. Awal kata pergi tengok Muhammad, aku banyak gija kata ni, mugi dululah, nanti aku pergi. Tapi walaupun Abu Lahab tolak, Abu Lahab cakap, hei orang perempuan, ni ada seorang hamba aku nama apa? Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah ni hamba perempuan. Abu Lahab bebaskan dia. Dia kata hang pergi Nyuzu apa? Anak saudara aku. Siapa dia hantar? Suwaibah. Pergi nyuzu. Kemudian dia nak sambut maulud Nabi SAW. Nak sambut hari lahir, kelahiran Nabi ni. Apa yang dia buat tuan-tuan? Dia sembelih 100 ekor unta. Unta seekor berapa lah ni? 10,000 ada. Darat dengan 100. Kalau kita tuan-tuan ni, kalau kita ni duk buat maulud ni, kita sembelih apa? Kalaulah kata Tok Guru saya dengar dulu, kalaulah kita ni buat maulud Nabi, kita sembelih seekor unta, maknanya kata kita perlu 100 tahun untuk hidup, baru sama dengan kenduri Abu Lahab. Orang ni Pak Lahab ni kan kenduri besar, 100 ekor unta sekaligus. Orang Arab dia memang gitu. 100 ekor unta dia pandang kecil-kecil kata. Ni 100 ekor unta sembelih. Ketika mana Abu Lahab ni tuan-tuan meninggal dunia, dia mati. Abu Lahab mati. Penyakit dia penyakit lebih daripada penyakit kulit. Tuan-tuan tahu tak, Allah Ta'ala nak hina Abu Lahab masa dia mati. Tak ada orang kebumikan dia, pasal terlalu busuk. Ni penyakit kulit ni habis, wakah habis ni, busuk. Isteri dia tinggalkan dia. Isteri dalam Quran, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sebagian Quran kata hammalatul hatab. Tak ada bawa isteri dia. Apa? Ummu Jamilah. Nampak? Ini buah nama anak Jamilah tak apalah. Dia kata isteri Abu Lahab pula, bukan niat Abu Lahab, isteri Abu Lahab. Ni isteri dia pun tak mau dekat dengan dia, mesti busuk. Bila akhir mati, nak mati tuan-tuan, busuk habis anggota. Busuk. Orang tak payah tanam, orang tolak pakai kayu. Barangkali peho ambil di situ. Tahu peho? Orang kali ambil peho daripada cerita ni, dia tolak dengan kayu. Tolak, dia gali satu lubang, dia tolak Abu Lahab. Tolak pakai kayu. Tolak sampai hujung, tolak jatuh.
Macam itulah dia tanam. Allah tak nak hina Abu Lahab. Tuan-tuan, selepas daripada matinya Abu Lahab mati, maka yang tersebut dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, iaitu Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas ni siapa tuan-tuan? Sayyiduna Al-Abbas ialah radhiyallahu taala anhu, ialah adik pada Abu Lahab. Dan Al-Abbas ini merangkap sebagai bapa saudara Nabi. Ini Al-Abbas. Yang mana Sayyidina Al-Abbas ni di antara ayah saudara Nabi yang mana hidup hatta selepas daripada kewafatan Nabi. Nabi wafat, dia duduk ada lagi. Siapa dia ni? Pak saudara Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu bermimpi. Ni bukan Pak Long kampung duk mimpi. Kita duk mimpi, ustaz aja duk tetap mimpi. Bukan saya mimpi. Bukan tuan-tuan ni, bukan tok imam kampung. Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi, merangkap sahabat Nabi. Sayyidina Abbas ni radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abbas satu hari dia mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Ni Abbas jumpa dengan abang dia Pak Lahab. Sayyidina Abbas tanya kepada Abu Lahab, "Ma fa'ala Allahu bikal an?" Hei Abu Lahab, Tuhan dah buat apa ke lah ni? Tuhan dah buat apa ke kamu lah ni? Dia kata, hang tak tengok ke aku jadi apa? Abu Lahab tuan-tuan, dia azab dengan azab yang sangat pedih. La yukhaffafu anhumul azab. Orang kafir bila masuk neraka tidak diringankan azab sama sekali. Kena azab. Ni. Siapa dia tuan? Abu Lahab. Pasal apa kena azab? Duk lawan Nabi. Tak ada dah orang yang paling kuat melawan Nabi melainkan daripada orang yang paling hampir dengan Nabi, iaitu Abu Lahab. Tak ada dah tuan-tuan. Cuba kita buka Quran. Kita beritahu dulu. Kita buka Quran. Buka Quran tuan-tuan. Para ulama bagi dhabit. Jikalau disebut nama di dalam Al-Quran, sebut nama dalam Quran, dan dia orang yang baik, bermaksud dia bersangatan baik. Kalau dalam Quran ada nama dia mention dalam Quran, dan dia orang baik, memang maknanya terlalu baik, sangat baik. Nabi Musa nama dalam Quran, Nabi Isa dalam Quran. Sahabat siapa yang dalam Quran nama mention? Nama dia Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnaka. Dan apabila Quran mention orang yang jahat dalam Quran, bermaksud dia bersangatan jahat. Jahat sungguh. Sebut, bukan sebut cerita, sebut nama secara soreh. Sebut secara jelas. Mana? Firaun, Qarun, Haman. Mai dekat zaman Nabi ada seorang, tabbat yada Abi Lahab. Mana memang jahat tu. Sebab apa? Dia duk angkat tangan ni lawan Nabi. Duk lawan. Sampai Allah Ta'ala buat turun Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah oleh tangan Abu Lahab. Pasal apa? Dengan tangan tu dia duk lawan Nabi. Dengan ni orang duk ceramah. Nampak? Dia kata pula tak boleh angkat tangan time ceramah pula. Tak boleh. Tak tu Abu Lahab. Tuan-tuan, bila mana Abu Lahab ni mati, Allah Ta'ala azab dia dengan azab yang pedih. Tapi katanya Abu Lahab bila mai hari Isnin, maka diringankan azab bagiku. Allah Ta'ala ringankan azab. Kemudian keluar daripada ibu jari. Ni ibu jari. Keluar apa? Keluar air susu. Maka dia pun minum. Minum. Maka diringankan bagi dia azab pada hari Isnin. Pasal apa tuan-tuan? Li farahihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia gembira walaupun sekali seumur hidup. Sekali tuan-tuan. Bila Nabi lahir. Pasal apa hari Isnin? Pasal Nabi lahir pada hari Isnin. Tuan-tuan no. Kemudian diringankan azab. No. 100 ekor unta. Pasal apa minum susu? Ni minum susu. Pasal apa? Pasal dia hantar hamba perempuan dia pergi minum. Pergi bagi minum pada Nabi. Minum susu. Maka boleh dia minum. Hari Isnin tuan-tuan. Kata Al-Imam Ibn Nasir Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu. Iza kana hadha kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Fama ata fi yaumil isnaini annahu da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Iza kana hadha kafiran ja'a dhammu, kata Imam Ibn Nasir Dimashqi, jikalau kalau kita tengok ini orang kafir, ni siapa dia? Abu Lahab, orang kafir, ja'a dhammu, datangnya celaan dalam Quran soreh, bi tabbat yadah, dengan tabbat yada Abi Lahab. Ata fi yaumil itsnaini annahu, datanglah dalam riwayat kata hari Isnin diringankan azab.
Pasal apa diringankan azab? Yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Kerana diringankan azab kerana bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya al-Imam Ibn Nasir, "Fama dhannu bil 'abdi allazi bi ahmada masruran tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau tu Abu Lahab yang mana diringankan azab dia sekali seumur hidup, sekali tiap-tiap minggu, kerana sekali saja dia bergembira dengan Nabi sekali seumur hidup, maka apakah sangkaan kamu dengan orang yang sentiasa bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mati dalam keadaan iman? Kalau orang, tuan-tuan, kalau kita fikir dengan logik, kalaulah orang itu mati dalam keadaan iman dan tiap-tiap napasnya itu sentiasa bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adakah tempatnya di dalam api neraka? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mana cinta kepadaku, maka tempatnya di dalam syurga. Kerana itu, tuan-tuan, daripada satu keperluan dan kefarduan daripada kita ni, tuan-tuan, untuk mengetahui sirah, sejarah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, apabila kita bicara pada maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dirakamkan oleh ulama, di antaranya Al-Imamul Barzanji radhiyallahu taala anhu, yang mana tuan-tuan pun duk dengar dah. Ada lagi kan orang baca Barzanji sini? Ada dalam kampung ni? Ada lagi, alhamdulillah. Ada lagi no? Jangan-jangan. Barzanji ni, tuan-tuan, penting. Dia penting kerana dia adalah kiranya warisan lah. Iaitu Barzanji ni, tuan-tuan, dia datang daripada adab baca Barzanji, datang daripada negeri Mekah. Kalau yang qasidah ni, ya hana tu daripada Indonesia dan juga daripada Yaman. Jenis maulid dia ulama Daibai ini daripada negeri Yaman. Adapun orang tua-tua dulu, mereka tidak kepada Yaman. Orang dulu-dulu ni, tuan-tuan, dia naik Mekah. Dulu di Mekah ada satu madrasah. Madrasah dia Madrasah Saulatiyah. Orang-orang penuh duk pergi Melayu, duk pergi mengaji di Mekah. Orang tak pergi mengaji mana ni? Kalau sama luar pergi mengaji Yaman. Ni zaman sekarang. Balik mengaji mana lagi? Mengaji Mesir. Mengaji mana lagi? Mengaji Syria. Syria buka dah ni. Orang ni perang. Kalau orang dulu, dia naik mana? Dia naik Mekah. Pergi duduk Mekah, duduk di Bukit Ajiat. Bisa naik tak Bukit Ajiat? Misal Mekah tak? Bisa naik tak Bukit Ajiat? Naik atas bukit tu, pergi jumpa orang Melayu. Dia kena naik Kampung Melayu. Ya, betul. Bukit Ajiat. Kata nak tarak dah, kerajaan ambil. Bukit Ajiat ni orang Melayu kat duduk penuh. Dekat atas tu ada Masjid Kelantan. Masjid apa kita? Masjid Kelantan tu ada, Masjid Petani ke lah. Masjid Petani ada, banyak masjid. Saya tu tengok, Allah, cantik, elok. Saya tak boleh bayang macam mana zaman dulu yang lagi meriah. Lah ni tak apa nak, orang nak apa nak ada. Dulu meriah, dia berkata. Buat tahlil, buat maulud, duk buat atas tu. Orang-orang Melayu kita, duk naik Mekah. Naik apa? Naik kapal laut. Ada yang lagi, dia jadikan seumur hidup dia pergi Mekah. Macam mana? Ni, tuan-tuan, dia main start daripada Kedah ni, dia berjalan. Dia turun. Saat jumpa Tok Guru ni, dia berhenti mengaji 3-4 bulan. Saat pergi mengaji jumpa Tok Guru ni, 3-4 bulan berhenti. Turun berjalan, duduk naik atas kapal pula, mengaji dengan Tok Guru atas kapal. Dan sampai Mekah alim dulu. Duduk sampai Mekah alim dulu. Ni orang duduk naik Mekah ni, duduk naik Mekah. Maka sebenarnya tentu hak dulu ni, orang Melayu kita banyak naik Mekah. Pasal apa? Dulu ulama penuh di Mekah. Sebab itulah di Mekah ni, tuan-tuan, ulama Melayu penuh. Mana dulu? Berlambak geng ulama Melayu saja duduk atas Mekah. Ada sebahagian yang mengajar dalam Masjidil Haram. Siapa dia? Syekh Abdul Qadir Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili, dia mengajar dalam Masjidil Haram. Yang pengarang kitab Penawar Bagi Hati, pengarang kitab Anak Kunci Syurga, duk mengajar dalam masjid. Syekh Abdul Qadir Mandili. Di antaranya lagi Syekh Yasin Al-Fadani. Ni orang Indon, orang Padani. Syekh Yasin Al-Fadani radhiyallahu taala anhu mengajar di mana? Mengajar di madrasah dia. Dan juga dia mengajar juga di rumah, dan dia mengajar di masjid. Kalau tak salah mengajar juga di masjid. Ni ulama penuh ni ulama Melayu. Jangan ni saja duk mengajar di Masjidil Haram. Hak duk mengaji, kata yang setengah tutup guru yang sempat mengaji dengan Syekh Abdul Qadir, dia kata masa Syekh Abdul Qadir mengajar dalam Masjidil Haram ni, tutup kitab bunyi. Nak kata ramai, bedebuk. Bunyi tu. Ni jatuh kitab.
punya kitab tu. Nak kata ramai tak ramai, bunyi. Tutup kitab. Nak kata ramai orang Melayu saja. Maka adat-adat yang dibawa balik ialah berasal daripada adat yang berada di tanah haram. Di kalangan ulama Melayu kita. Maka Barzanji juga dibaca di tanah dulu lah. Lah tak boleh lah. Lah baca memang kena tangkap lah. Tak. Boleh. Kalau wirid orang dulu baca Lum'atul Awrad tu Wali Kutan. Ada buku cik. Tahu tak Lum'atul Awrad? Bisa tengok tak? Lum'atul Awrad Wali Kutan. Kemudian ada juga Dalailul Khairat. Dalailul Khairat juga daripada, walaupun daripada tanah Arab, tapi dibaca di mana? Di kota Mekah dengan banyak. Maka orang buat balik adat tu. Dalailul Khairat ni tuan-tuan, kalau tak salah saya Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah kalau tak salah lah, pejuang kan. Dia mati sebelah tangan kanan, sebelah kiri dia, sebelah tangan kiri dia ada kerih. Dan sebelah kanan dia ada Dalailul Khairat. Orang dulu dia baca Dalailul Khairat, Lum'atul Awrad, Barzanji. Ni ambil pada Mekah. Lah pasal apa tak ada arah? Lapis dulu tak ada arah. Ada orang tak naik Mekah dah. Orang naik Mekah buat umrah, buat haji. Orang pergi mengaji tak dah lah ni. Ada lah tapi tak ramai macam dulu lah. Kalau tuan-tuan, Barzanji ni tuan-tuan yang kita duk baca ni daripada Mekah ni, mai di tanah Melayu, mereka duk baca. Dan mereka baca dengan apa? Dengan suara yang kuat. Kerana saya sebut dah dulu. Pasal apa? Kerana nak ibarat daripada kegembiraan menyambut Nabi SAW. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwani bani Adi min at-ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran saqiman yu'anu nasuqman wa syakwa. Gitulah bunyi dia lebih kurang. Halal-halal. Lebih kurang tu halal lah. Nak bagi contoh, aku ada setengah tak bisa dengar. Nak bagi contoh. Kalau ada tu kena buat majlis suku lah. Sampai tarik muka orang, nampak kuat ni boh. Saya sebut dulu, di Kedah lu tengok Allah, ada Pak Long jalan bongkok lah. Di Kedah. Kata dia pegang mic, kata orang tua ni nak cakap apa ni. Dia perak dia walamma, nampak muka. Walamma tamma min hamlihi syahrani. Saya tengok pun kesian. Cuma tak nak tolong. Pasal apa? Pasal kita tak erti tu. Walamma tamma min hamlihi. Bila mana Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha duk kandung dengan Nabi. Dan tiap-tiap malam, dalam kitab-kitab sebut, tiap-tiap malam para nabi ni, hampir tiap-tiap malam para nabi datang dalam mimpi Sayyidatuna Aminah. Dia ada di depan ni. Wa utiyat ummuhu fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hei Aminah, mai pada Nabi Adam, mai dulu Nabi Nuh, mai Nabi macam-macam Nabi duk mari. Ada yang kata malaikat duk mari. Mari apa dalam mimpi. Saya nak Aminah, hei Aminah, innaki qad hamalti, hang telah mengandungkan sayyidil alamin, ketua sekalian alam. So afdal makhluk wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anishiqaqi. Nabi kita makhluk yang paling agung, yang tidak ada seorang makhluk yang lebih mulia daripada Nabi. Tak ada. Nabi naik di atas tempat yang tak ada makhluk naik. Sidratul Muntaha. Hatta ra'a rabbahu fakallamah. Jaga elok Aminah oi. Pasal apa? Hang telah mengandungkan sayyidil alamin. Wa sammihi iza wada'tihi Muhammada li'annahu satuhmadu uqbah. Buh nama Muhammad. Bila duk mengandung, maka cukup 2 bulan. Abdullah ni ayah Nabi. Abdullah yang Nabi kata ke Aminah, ni aku nak pi mana ni? Aku nak pi ke negeri Syam. Pasal apa? Kerana ketika tu Abdullah ialah orang berniaga. Ni, orang duk berniaga. Orang Mekah ni tuan-tuan, dia terkenal dengan berniaga. Berniaga barang. Orang panggil apa? Import tak? Import ke export? Bawa keluar barang. Export lah. Tak? Bawa keluar barang apa? Macam-macam. Berhala pun dia buat. Orang dia buat Tuhan. Dia duk buat ukir kayu apa, duk hantar pergi luar negara.
Kalau orang Madinah tuan-tuan, dia bukan ahli perniagaan. Orang Madinah bukan ahli perniagaan. Orang apa? Ahli pertanian. Orang Madinah dia ahli pertanian. Orang Mekah ahli perniagaan. Bila Abdullah kata, aku ni nak pergi menega di negeri Syam. Menega di negeri Syam. Pasal apa menega di negeri Syam? Kerana menega di negeri Syam, di tempat Syam itu, dan ni Syria lah, banyak benda-benda yang didagangkan daripada barangan Arab dan laku. Orang duk beli. Beli apa? Beli gading unta. Panggil apa? Gading unta pula. Gading gajah. Duk beli, duk jual. Macam-macam duk jual. Tak? Habis semua dia lelong habis. Hati unta lah, apalah, semua dia jual. Lalu Abdullah pun pergi berjalan. Tapi dia kata, aku ni nak pergi ke Madinah dulu. Stesen transit. Nak pergi R&R di Madinah. Pasal apa nak pergi Madinah? Kerana dia kata ada adik-beradik di Madinah. Adik-beradik siapa? Adik-beradik Abdullah. Dia bukan adik-beradik saja, tapi orang panggil adik-beradik. Kerana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni iaitu merangkap moyang Nabi ataupun tok kepada Abdullah. Hashim ni bernikah dengan seorang perempuan. Hashim nikah dengan seorang perempuan daripada Taifatin Najjariyah, Pok Banu Najjar yang berada di Madinah. Abdullah kata, aku nak pergi bumi Madinah. Dulu tak ada panggil Madinah, panggil apa? Taibah. Aku nak pergi bumi Taibah. Bukan pergi Taibah, bumi Yathrib. Silap. Aku nak pergi bumi Yathrib. Pasal apa? Dekat situ ada adik-beradik nak pergi ziarah, lama tak pergi tengok. Katanya Abdullah ajak Aminah, jomlah kita pergi sekali. Dia kata, hang tak nampak ke aku tengah mengandung ni? Seolah bahasa gitulah. Pasal apa? Naik atas apa unta tuan-tuan. Duk Mekah Madinah berapa lama? 500 km. Mekah Madinah 500 km. Kalau bawa jemaah tu lena habis tidur. Sabar. Ni tuan-tuan, kita sampai di Wadi Qudayd. Muka kata gitu. Bozat. Wadi Qudayd ni tempat yang Nabi lalu jumpa Umar Ba'ad. Okey Zat. Kata balik. Kenapa? Sebab tu bila pergi Madinah, nak pergi daripada Mekah ke Madinah, kena bawa berhenti dulu pergi makan. Lepas makan baru dia lega sikit. Dia makan, dia bangun, dia cerah sikit. Tapi sat lah. Nak sat je cerah tu. Cerah tu sat lah. Lepas tu lena balik. Sat dia kata, ustaz jangan banyak cakap kan, nanti payah nak lena. Lah kali saya gerah, saya qasidah terus. Qasidah bangun dulu. Tapi tu pun ada yang lena juga. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Katanya Abdullah, aku nak pergi. Jomlah. Dia tak mau pergi. Aku tengah mengandung 500 km. Jauh ni naik unta, susah. Lalu akhirnya ketika itu Abdullah pun jalan seorang. Pergilah seorang dia, tak bawa bini. Pergi mana? Pergi Madinah. Pergi Madinah tuan-tuan, ketika tu Nabi dalam perut ibunya kandung 2 bulan. 2 bulan. Abdullah pun pergi jumpa dengan siapa? Adik-beradik. Kata almarhum Tuan Guru Haji Saleh Sik Kedah, dia kata apabila ramai adik-beradik ni, lepas tu jarang jumpa. Tuan-tuan faham lah. Bila jarang jumpa, dia jamu tu, Allah. Jamu, tahu jamu? Jamu makan. Duk jamu. Lepas tu Nabi SAW sabda bahawa zur ribban tazdad hubban ataupun yazdad hubban. Ziarahlah jarang-jarang sekali, bertambah kasih sayang. Ini kalau nak pergi ziarah rumah orang, nak pergi ziarah rumah adik-beradik, jarang-jarang sekali. Biar dia rindu. Bila dia rindu, dia apa? Dia serve kita elok-elok. Ni kalau tiap-tiap hari duk main rumah ni, bilalah dia ni tak main rumah kita. Dia tak kan? Serabut kita. Tak kira lah abang ke adik ke, kita jadi serabut. Aduh, dia ni duk main rumah aku tiap hari ni. Tak? Kena jarang-jarang sekali. Zur ribban. Ziarahlah jarang-jarang sekali. Yazdad hubban, nescaya bertambah nisbah kasih sayang. Tambah kasih sayang. Pasal apa? Jangan jumpa tu yang kata tu mainlah duk lagi sehari 2. Mainlah duk lagi sehari 2. Kasih sayang. Ni tuan-tuan tu. Ni pun beringat juga nak pergi ziarah rumah orang, jangan lama-lama. 15 minit, 20 minit sudah. Ni sampai daripada asar sampai ke isya. Tu dia lah. Daripada asar Umar Riu sampai ke isya. Tak tubik lagi kata. Tak? Tuan rumah pun sampai kata, jam ke berapa ni? Tak faham-faham lagi. Ni zur ribban yazdad hubban. Ziarah jarang-jarang sekali, tambah kasih sayang. Bila Abdullah dah lah jarang pergi jauh. Bila pergi tuan-tuan jumpa hak ni pak menekan. Hak ni kalau kita panggil apa? Apakah gelaran Abdullah untuk adik-beradik dia, yang ni adik-beradik mak? Kita panggil apa ni? Muhammad bin Abdullah bin Hashim. Hashim tu mak dia, Hashim bini dia tu, hak boleh Abdul Muttalib.
daripada Banu Najjar. Adik-beradik Banu Najjar tu dengan Abdullah panggil apa? Ha? Sepupu, sepapat, 3 pupu, 8 pupu. Panggil apa? Nak panggil apa? Ada nama tak? Ha? Kena tengok gambar raja. Oh, dia kena lukis gambar raja. Dia tak nampak. Ha ni. Dia kena lukis sebab apa? Hashim ni ada isteri dia tu Banu Najjar. Jadi adik-beradik isteri dia ni. Dan kemudian anak adik-beradik isteri yang lain. Anak contohlah. Hashim nikah dengan seorang perempuan ni, Banu Najjar, dia ada 5 adik-beradik. Jadi adik-beradik dia belah ni dan juga anak-anak adik-beradik ni. Ha, dia panggil apa dengan Abdullah? Ha. Tuk Dara. Jauh, mari jauh-jauh. Ha. Kaum Qarabah. Abdullah pergi ziarah ni, Allah, pakat orang Arab dia pakat muliakan orang. Pakat mulia habis. Pakat muliakan Abdullah pasal jangan mari. Bila nak muliakan tuan-tuan takkan letak 3 biji kurma. Takkan letak 3 biji kurma. Ni Arab dulu ni depa cerita dalam kitab-kitab lama, orang Arab perempuan, mereka kalau gemuk mereka boleh habiskan kambing seekor itu seorang. Kalau gemuk ngoh. Ha tak? Ha, boleh tak ibu-ibu kita? Ha, ibu-ibu kita boleh tak makan seekor kambing tu dia seorang? Kalau boleh tu hebat. Boleh tiru orang Arab. Ha, ni orang Arab. Ha, ni tuan-tuan tu. Bila dia kata makan, ajak makan. Pagi Pak Lang ni, lepas tu petang Pak Long ni, malam pula Pak Long ni. Tak lah, hak kawan ni kata takkanlah tak mai ziarah rumah kami. Ha tak? Oh, dia mau pergi rumah tu, rumah kami tak pergi. Tak asal pula. Duk sana sebulan, duk pagi, petang, malam, duk makan. Pasal orang Arab jamu makan. Jamu makan apa tahulah, makan nasi Arab, bukan nasi Arab, bukan roti tau. Roti nasi Arab ni baru lagi ni. Ha tak? Bagi lencop apa kau semua bagi makan. Sampai duduk sana sampai sakit. Makan sakit apa? Kata almarhum Tok Jazai pasal sakit kes makan. Penyakit ni tuan-tuan dia mai kes apa? Kes makan. Tuan-tuan tanya diri, pasal apa aku ni banyak penyakit? Pasal kes makan. Makan ikut dah makan tak jaga. Ha tu mai penyakit. Makan tak berhenti, tu datang penyakit. Ha tak? Ni wa makata fihim syahran saqiman yu'anuna suqamahu wa syakwa. Apa dia? Duk sebulan sakit. Yu'anuna suqamahu wa syakwa. Lepas tu saya ingat setengah Datuk Guru. Masa saya bersembang dengan setengah Datuk Guru. Dia kata gini kat saya. Ana ni, dia kata Ana ni saya lah. Ana ni sakit, dia ada penyakit 3 serangkai. 3 serangkai apa tuan? Apa? Darah tinggi, cimanih, buah pinggang. Betul? Satu lagi apa? Jantung, jantung 3 serangkai. Ada belakang. Sebutlah penyakit apa pun, semua ada. Dia kata Ana ni sakit, bukan salah Ana. Datuk Guru Ana ni royak kau tu. Ana sakit bukan salah Ana. Kita kata pelik Tok Guru ni kata royak kau Ana, kata sakit bukan salah. Dah kita sakit, kita lah yang salah. Dia kata Ana ni Tok Guru. Betul? Ana ni pagi orang mai jemput tahniah anak, lepas tu makan nasi kambing. Lepas tu petang orang mai panggil buat maulud. Lepas tu jamu makan nasi Arab. Petang pula orang panggil mai jemput rumah. Lepas tu malam pula orang panggil mayang hajat. Lepas tu kadang-kadang satu malam 2-3 tempat mayang hajat, tahlil, mayang mayat. Saya sampai tak nak makan, dia dah nak sampai tak nak makan. Kalau nak tak makan dia mula terasa. Kalau nak tak makan dia mula terasa. Jadi hak yang salah tu bukan no. Lemon ni semua. Pasal lemon ni sebablah nak sakit. Dia kata, ada gurau kan, dia kata apa dia sakit kata lagu tu. Ada gurau kata memanglah kita juga yang makan. Dah kalau tuan-tuan rasa satu kali sedap makan, takkan nak berhenti. Kena kan, nasi Arab jadi ni kata. Ha tak makan, ada kira ada. Ha tak. Orang jamu nak suruh makan, bukan suruh tengok. Abu Abdullah ni tuan-tuan, maka dia sakit. Pasal apa? Kerana makan. Yu'anu nasuqmahu wa syakwa. Orang buat mai tabib, buat mai doktor, mai dok yu'anu nasuqmahu, suruh berubat. Maka ketika itu wafatlah Abdullah di bumi Madinah. Wafat Abdullah di bumi Madinah. Siapa dia tuan-tuan? Abu Abdullah wafat di Madinah. Jadi kubur Abdullah ni tuan-tuan ada di Madinah.
Tetapi di manakah lokasi secara khusus? Itu soalan dia. Orang suka cari. Di manakah lokasi kuburnya Abdullah secara khusus? Jawapannya dulu ada tanda. Dia ada buat tanda. Lepas tu kerajaan buang tanda. Maka sekarang ni kubur Abdullah tidak ada tanda. Setahu saya tak ada tanda. Orang pun tak tahu dekat mana secara tepat. Mungkin ada orang yang lama-lama, yang tua-tua, dia boleh tahu kubur Abdullah. Kata dekat dengan bangunan Tabung Haji. Wallahualam. Almarhum Tok Haji Saleh kata zaman dia dekat dengan bangunan Tabung Haji dulu lah. Kerana pasal apa dia pergi buang tu tanda. Tuan-tuan, orang Melayu bagus. Hak tak bagus tu. Mai daripada sana tu. Dia mai tu tuan-tuan, dia pergi pegang, duk pergi jilat tanah, duk ambil batu berbalik. Boh dalam beg bagasi. Buka bagasi, ingat kot bawa pelari Zam-Zam. Buka batu. Batu duk ambil batu tanah haram. Batu duk pergi. Saya Allah Masamat setengah apa ada dekat sana, dekat orang perempuan India. Orang perempuan India ni terkenal dah tuan-tuan. Kalau kita duk tawah tu, orang perempuan India yang paling suka duk berganyak dengan orang. Kita kadang tengok orang perempuan, orang lelaki lah, tengok orang perempuan tak sampai hati. Jangan nak tolak lah, sampai hati tuan-tuan. Tuan-tuan dengan badan sadur ni nak tolak orang perempuan tak sampai hati. Dia sampai hati tolak kita. Orang India dia tolak tu, ketuk. Ayo tak, dia ni kecil besar aku tengok ni. Faham tak? Kita orang muda tapi takkanlah depan Kaabah nak gaduh. Tapi dia ni tuan-tuan, setengah. Tapi kalau marah pula kata semua, setengah. Kalau tengok dia tu yang menyebabkan bahawa Saudi tutup habis semua tempat. Dulu ada buka bawah batu Nabi dekat Masjidil Haram, gate Nabi. Nama dia bawah batu Nabi, bab Nabi masuk daripada rumah Sayyidina Khadijah masuk ke tu. Masuk dekat tempat Safa, Sa'i Marwah. Nabi masuk kalau Masjidil Haram, masuk direct tempat ada Sa'i. Nabi masuk, tengok Kaabah terus direct. Ni. Hak geng-geng ni bila buka pintu tu baru buat. Bukan pintu zaman Nabi. Tempat tu mana Nabi lalu. Cuma dinding dia tu baru buat. Orang main-main dia duk pegang, duk jilat, duk cium. Geng Saudi ni tengok marah. Memang bid'ah pun lah tu. Duk suruh jilat apa? Macam duk main orang main masjid ni duk jilat dinding masjid ni. Mau tak? Kata bala nak ambil berkat. Jam bala kita. Tunggu. Jadi dulu ada kurang batu, lepas tu depa duk main buat apa tak tahu lah, duk cium ke apa ke. Maka akhirnya dia buat tanda. Ni kerana mazhab Saudi. Orang Saudi dia memang gitu. Dia tak boleh tengok ada benda yang ada jalan untuk sampai kepada ta'assub ataupun khurafat ataupun apa-apa nama disi mereka, maka mereka akan buang terus tanda. Kalau tanya kubur Abdullah di Madinah. Kalau kubur Abdul Muttalib dan tok Nabi atas lagi, kebanyakan mereka ditanam di Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah. Dekat mana? Iaitu perkuburan Ma'la. Di kubur Ma'la. Ma'la tu kat mana? Sebelah Masjid Jin. Kuburan Ma'la. Kat kuburan Ma'la tu ada makam Sayyidina Khadijah. Lepas tu anak Sayyidina Khadijah, iaitu anak dengan Nabi yang ketika wafat ketika kecil, Abdullah. Ni Abdullah wa huwa tayyibut tahir. Belakang tu semua, hampir ke semua tu kebanyakan dia adalah tok Nabi. Ditanam di mana? Di perkuburan Ma'la. Dan perkuburan Ma'la orang dulu panggil Hujun. Sampai sekarang masih lagi panggil Hujun. Perkuburan Ma'la. Orang tanam dulu jauh juga. Orang kuburan Ma'la. Dekat Ma'la tu sahabat pun duk ada. Dalam sebahagian hadis menyebutkan ni'mal maqbarah maqbaratul Ma'la. Sebaik-baik tanah perkuburan ialah perkuburan Ma'la, duduk di Mekah. Bukan senang nak pergi tanah ni Ma'la. Ni orang kita nak mati di Mekah. Dia kata nak mati di Mekah ni, doa lah bagi mati di Mekah. Tak apalah, bagus. Tapi nak dapat di Ma'la tu susah. Kena kabel lah. Dia sebenarnya ditanam di Syawarek kalau tak salah. Ditanam tapi rasanya masih dalam tanah haram. Cuma bukan di kat Ma'la lah. Ma'la ni dia khas sebab Ma'la ni ada Sayyidina Khadijah, ada tok Nabi, ada anak Nabi, ada Abdullah bin Zubair, ada Asma binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar ramai. Ada Attab bin Asid ramai. Tuan-tuan tu. Ni Abdullah. Matilah Abdullah, wafatlah Abdullah di Madinah. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah. وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية. Ni walamma tamma min hamlihi ala rajihi 9 ashhurin qamariyah.
Bila mana duk Nabi SAW duk dalam perut, sentiasa mimpi lepas wafat Abdullah sampai cukup 9 bulan. Nak sambung lagi ke? Pergi habis. Kau cukup dah. Macam mana? Habis ya? Walamma tamma min hamlihi ala rajihi 9 ashhurin qamariyah. Bila mana mengandung cukup 9 bulan. Nabi kita cukup 9 bulan dalam perut. Ala rajihi, atas pandangan yang kuat. Wa ana lizamani ayyan jaliya anhu sadah. Maka tibalah masa untuk hilang segala segala kekaratan, segala kegelapan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Maka malam tu Aminah duduk dalam rumah kelahiran Nabi. Rumah kelahiran Nabi duduk di mana? Sebelah Masjid Haram. Sekarang ni disebut sebagai maktabah, pustakaan Nabi. Tengok tak? Pergi tengok tak? Pergi tengok tak? Sebelah Masjid Haram. Sebelah Masjid Haram. Sebelah betul. No, sebelah Nabi Sa'i Safa Marwah. Tubik tu nampak lalu. No, depan tu maktabah. Maktabah apa dia? Maktabah disebut Maktabatu Makkah Al-Mukarramah. Tempat tu kelahiran Nabi dalam. Asalnya tempat kelahiran Nabi. Tu rumah siapa? Rumah Abdul Muttalib. Rumah Abdul Muttalib. Lepas tu boleh turun sampailah kepada tangan sebahagian orang Arab Saudi. Maka dia nak muliakan, dia buat sebagai maktabah. Apa dia? Maktabah depan maktabah tu tanah tu dia berkata rumah Abu Jahal. Sebab tu mutawif tu tengok, rumah Nabi jadi perpustakaan, tanda ilmu. Rumah Abu Jahal di bawah, tandas tempat buang najis. Itu tempat tu. Maka ketika tu bila Sayyidina Aminah duk rasa sakit nak beranak, tak ada orang dalam rumah, tak ada orang. Maka ketika tu Sayyidina Aminah tengok di atas, penuh putih penuh. Dia kata putih yang memenuhi antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Macam kain sutera putih, nampak cerah ya. Bila kepala dia tunduk perak, nampak kepala tinggi, orang tinggi. Nampak kepala orang. Kalau nampak kepala orang, kita tu lari dah kita. Kita lari mengandung. Nampak kepala tinggi kita, orang tinggi. Siapa dia? Asiyatu wa Maryam. Pasal apa tinggi? Orang dulu tinggi, makin lama makin pendek. Tak tahulah esok-esok cicit-cicit kita ni pendek dia tahu mana. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam sittuna zira'an. Khalaqallahu Adam ala sittina zira'an atau kama qala. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam 60 hasta tinggi dia. Tuluhu sittuna zira'an, 60 hasta. Tahu mana 60 hasta? 60 hasta. Kira daripada tempat kita pijak ni naik atas 60 hasta. Itu tinggi dia. Kalau Nabi ada langkah, kata dalam kitab-kitab kata langkahan tu bersamaan dengan satu kampung. Satu langkah. Nak kata bukan, kata jadi nak kata luasnya langkahan tu kerana tingginya tubuh badan. Jauh jalan. Ni Allah SWT bila tengok tinggi, maka itulah Asiyah dan Maryam. Allah Ta'ala hadirkan orang perempuan paling baik. Siapa dia? Asiyah isteri Fir'aun. Maryam ibunda Nabi Allah Isa. Allah Ta'ala panggil hak yang paling hak paling mulia dari kalangan perempuan pasal nak sambut Nabi. Lepas tu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Mana? Fi niswatin, dalam keadaan bersama dengan bidadari syurga. Pakat tu habis. Maka rumah ni penuh dengan cahaya. Orang Mekah tengok pelik. Pasal dulu tak ada lampu. Tengok Allah cerah elok pasal apa ni? Rumah ni cerah pasal apa? Pasal turunnya bidadari syurga, nampak cerah habis. Cerah rumah. Pasal apa? Nak sambut Nabi. Wa akhadhaha al-maqadu fa waladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Wa akhadhaha al-maqadu fa waladatu sallallahu alaihi وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم يا نبي سلام عليك